Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufik dan izin daripada Allah kita dapat bersama lagi untuk meneruskan pembacaan daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'alal Hudhudi, yang mana kita dah sampai pada muka yang ke-108 pada kata muhasyi qauluhu lazimal ajzu, pada mensyarahkan kalam syarih. Law intafatil qudratu lazimal ajzu fala yata'atta ma'ahu ta'thirun walau intafatil iradatu lantafatil qudratu walau intafatil ilm walau intafal ilmu lantafaya walau intafatil hayatu lantafal jami'u. Qauluhu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Tuan Syekh, qauluhu lazimal ajzu, maka lazim oleh lemah. Lakin ajzuhu ta'ala muhalun. Ini jumlah istisnaiyah dia. Kalaulah demikian, maka lazim muqaddam talinya lazimal ajzu, itu tali kepada jumlah syartiyah tersebut. Jadi jumlah istisnaiyah dia ialah lakin ajzuhu ta'ala muhalun id law kana ajizan lama wujida syai'un. Kerana ini dalil kepada istisnaiyah itu. Dalil kepada mustahilnya lemah. Lahir kepada jumlah dalil kepada jumlah istisnaiyah ini. Law kana ajizan lama wujida syai'un minal hawadith. Kalaulah Tuhan itu lemah, nescaya tak akan ada sesuatu daripada makhluk. Lakin adamu wujudi syai'in minal hawadithi muhalun. Ini istisnaiyah bagi qiyah tu pula. Maka fabatala ma adda ilaihi, maka batallah perkara yang membawa kepadanya ala tadrij, mengikut kepada turutan tadi, kama marra, sebagaimana telah lalu. Wa qawluhu walau intafatil iradatu, kalaulah ternafi iradat, lantafatil kudratu, nescaya akan ternafilah juga kudrat. Lakin intifa'ul kudrati muhalun, tetapi ternafi kudrat itu mustahil. Kenapa? Idh law intafatil kudratu, kalau ternafi kudrat, latasafa bididdiha, nescaya Tuhan akan bersifat dengan lawan bagi kudrat. Apa dia lawan kudrat? Wa huwal ajzu, iaitu lemah. Lakin ittisafuhu bidzalika, lakin tetapi bersifat Tuhan dengan lemah itu muhalun, mustahil, ila akhiri ma marra, sehingga akhir susunan dalil yang telah kita sebut sebelum ini. Qauluhu lantafaya, nescaya akan ternafi. Apa dia? Lakin intifa'uhuma, lantafaya al-qudratu wal iradatu lah. Jadi jumlah istisnaiyah dia lakin intifa'uhuma muhalun, tetapi ternafi kedua-dua kudrat dan iradat itu mustahil, ila akhiri ma marra, sehingga akhir dalil yang telah kita susun dahulu. Qauluhu lima taqaddama, kerana barang yang telah dahulu, minat tawakkufi, daripada terhentinya satu atas satu yang lain. Min tawakkufi, tawakkuf tu terhenti apa tu? Min tawakkufis sifatil madhkurati, daripada terhentinya sifat-sifat tersebut, alaiha, di atasnya.
Ah, ah, mana? Terhentinya sifat-sifat tersebut di atasnya. Atas mana ni? Terhenti sifat-sifat tersebut alaiha ay alal hayah, di atas sifat hayat. Wa fi ba'di nusakhi, pada sebahagian nuskhah, li'annaha, kerana sesungguhnya ia hayat itu syartun fiha, syarat padanya, pada sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu. Nampak tak? Bukan syarat hakiki ni. Ini tak ada satu sifat itu syarat. Ni syarat pada kita kata pada ta'akul saja. Pada kita kata dengan maksud berlaziman. Maknanya tidak akan ada kudrat iradah dan juga ilmu tanpa adanya hayat. Tanpa ada hayat. Jadi seakan hayat itu syarat pada mengesahkan syarat pada mengesahkan sesuatu zat itu bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut. Gitulah ya. Li'annaha ay li'annal hayah syartun fiha, syarat padanya. Wal makna wahidun. Okey. Sebahagian nuskhah dia datang dengan ibarat begini, li'annaha syartun fiha. Nuskhah ini dia kata law intafatil hayah lan tafal jami' lima taqaddama minat tawakkuf. Minat tawakkuf apa dia? Tawakkuf dengan tawakkuf sifat amadzkura 'alaiha 'alal hayah. Jadi makna sama je lah. Wal makna wahidun, sama saja makna. Wa wajhu dhalika, wajah yakni munasabah demikian itu. Wajah ni makna apa cara ataupun istidlal, bagaimana bawanya kepada natijah tersebut. Apa turuk istidlal hujah yang membawa kepada natijah itu. Wajah wa wajhu dhalika, wajah munasabahnya demikian itu, anna tawakkufa, bahawa tawakkufa tilka sifati, terhentinya sifat-sifat tersebut, alal hayati, atas sifat hayat, wa kaunaha, dan keadaannya, keadaan hayat itu syartan fiha, syarat padanya pada sifat-sifat tersebut, kudrat, iradat, ilmu itu, ma'lumun fi syahidi, itu telah maklum, diketahui pada asyahid, pada makhluk. Nampak? Bil darurah, secara darurah, tanpa perlu fikir. Tanpa perlu nazar. Nampak? Jadi di sinilah kita kata berlaku dalam masalah ini qiyasul ghaib ala syahid. Qiyasul ghaib ala syahid. Nampak? Jadi qiyasul ghaib ala syahid ini sebagaimana kita maklum di sisi sebahagian mutakallimin lah. Ada 4 lah. Qiyas ataupun dipanggil al-jami'. Sebab boleh kita kiaskan ghaib dengan syahid. Antaranya ialah pada hakikah, al-jam'u bil haqiqati, al-jam'u bid dalil, persamaan pada dalil, persamaan pada hakikat. Lagi wal jam'u bisyarti, persamaan pada syarat. Dan wal jam'u bil illah. Jadi al-illah wasyartu wal haqiqatu, dan juga apa tadi, wasyart sebut dah tak, iaitu al-jami' bil haqiqah, kemudiannya bil dalil, bil haqiqah, bil dalil, kemudian bil syarti, kemudian bil illah. Jadi masa dalam isu ini, apa yang diilhakkan di sini ialah berkaitan dengan pada syahid. Syahid ni kena kepada makhluk lah. Makhluk ini kita dapati hayat itu syarat bagi bersifatnya sesuatu zat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu. Jadi hayat itu syartun fi syahidi. Bila begitu, wa kadha fil ghaib.
Maka ghaib pun samalah. Kita kiaskan pada zat Allah Ta'ala. Ini sebagai dalil penguat saja, bukan dia dalil yang kita kata dalil yang di depan ni, bukan. Dalil sebagai dalil akli ataupun dalil penyokong sahaja. Adapun bersifatnya Allah Ta'ala dengan kudrat, iradah, ilmu, hayat itu sabit dengan nas. Sabit dengan nas dan sabit dengan dalil lain. Dah sabit dengan dalil lain dah. Cuma di sini dibuat datang dari segi aspek bagaimana kita katakan ketiga-tiga sifat kudrat, iradah, ilmu itu terhenti atas bersifatnya zat dengan hayah. Buktinya dengan kita lihat pada asyahid, pada makhluk, yang mana syarat sesuatu zat mesti boleh bersifat dengan kudrat, iradat dan ilmu, mestilah zat itu ada sifat hayat. Sebab tu dia kata wa wajhu dzalika anna tawaqqufati kasifati 'ala al-hayati wa kaunaha syartan fiha ma'lumun fi syahid, telah maklum pada syahid bil darurah, fayalzamu, maka lazim fil ghaibi, pada ghaib, an yakuna kadzalika, pada ghaib ko demikian jugalah, liwujudi tiradi dzalika fihi, kerana adanya ittirad. Ittirad ni makna konsistensi, kalau bahasa moden. Kerana sama demikian itu padanya, pada ghaib pun sama jugalah. Kita berhenti sekejap untuk jawab azan ni. La haula wala quwwata illa billah. Sebelum tu kita tanya, ni nak baca guana ni. Nak baca guana ni. Boleh komen dalam ruangan komen tersebut. Nak baca guana tu. Ada nuskah berbeza ke macam mana? Dah. Okey. Muhammad ada tak baris tak? Muhammad Naim Hassan Basri. Bagus. Ahsan. Kenapa ni? Dia kata, kenapa kita di sini kita gunakan qiyas al-ghaib ala syahid? Pertamanya termasuk daripada 4 perkara yang disebut oleh ulama tadilah. Dia qiyas daripada masalah syarat. Makna apa yang syarat pada asyahid, iaitu pada makhluk, maka begitulah juga pada ghaib. Itu sebagai bukan asas pada nak mensabitkan sifat tu. Semua datang dalil secondary lah. Dalil kedua ataupun dalil yang makna sekunder je. Okay. Kenapa? Liwujudi tiradi dzalika fi, kerana adanya
konsistensi, persamaan pada demikian itu fihi. Kenapa? Idhisyahidu, kerana asyahid, makhluk itu sullamun, ialah tangga, tu'rafu bihi. Makhluk itu ialah tangga yang dapat diketahui dengannya al-haqaiqu, oleh akan hakikat-hakikat. Jadi kita nak tahu hakikat-hakikat, kita tengoklah kepada makhluk ini. Kerana nak tahu benda gaib kita tak mampu. Maka Allah Ta'ala jadikan makhluk asyahid ini, alam ini, sebagai kita dapat jadikan panduan untuk kita tahu beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara gaib. Ghaliban lah. Bukan sebab tu kata bukan kaedah ini kaedah muttarid, bukan kaedah sentiasa ni, ghaliban, pada ghalib. Kama qalahu as-Suktani, sebagaimana berkata oleh Syekh as-Suktani. Okey. Nampak boleh okey. Fal kitabu, mana pula ni habis. Jadi macam mana tadi? Fasyahidu sullamun, tangga Muhammad Naim, betul tu. Jazakallah. Okey. Kita habis dari situ, masuk kepada hak lain pula. Qala al-musannifu rahimahullah, wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala, adapun dalil wajib sama' bagi Tuhan, wal basari, dan wajib sifat basar, wal kalami, dan sifat kalam, fal kitabu was sunnatu, ialah Quran dan hadis, wal ijma'u, dan juga ijma', wa aidan, dan lagi pula, lau lam yattasif biha, kalaulah tidak Tuhan bersifat dengan sifat tersebut, lazima an yattasifa, maka lazim Tuhan bersifat bi'adadadiha, dengan lawan kepada sifat tersebut. Wahia adad, kepada sifat tersebut itu, naqaisu, kekurangan, wan naqsu, dan kekurangan itu, alaihi ta'ala, atas Tuhan itu, muhalu, mustahil kekurangan atas Tuhan. Habis. Okey, kita boleh baca dulu. Qauluhu fal kitabu, maka al-kitab. Qaddamal kitaba, musannif mendahulukan sebut dalil Al-Quran itu, sebut bahawa dalil kepada sifat sama' basar kalam ialah al-kitab. Kenapa kitab dulu, tak sebut sunnah dulu? Li syarafihi lah, kerana mulianya kitab. Wa akharal ijma'a, dan musannif mengakhirkan ijma'. Ijma' duduk akhir sekali. Kenapa? Listinadihi, kerana menyandar, kerana bergantungnya, tersandarnya ijma' itu lil kitabi was sunnah. Ijma' dia ada mustanad dia. Mustanad ijma' sama ada Quran ataupun sunnah. Sebab itu duduk belakang. Wa taqaddama, dan telah terdahulu, anna itlaqal burhan, bahawa itlaq lafaz burhan ini, kita kata wa amma burhan tu, itlaq burhan tu, ala zalika, atas demikian itu, majazu, majaz saja. Nampak tak? Majaz saja. Li'annahu la yakunu illa murakkaban. Kerana burhan itu dalil yang tersusun. Burhan kita kata qiyasun murakkabun min muqaddimatin qat'iyyatin tufidul yaqin. Qiyas yang tersusun daripada muqaddimah qat'iyah yang memberi faedah yakin. Nampak? Jadi faham daripada ta'rif burhan, dia mesti murakkab. La yakunu illa murakkaban, dia tidak akan berlaku kecuali murakkab. Min muqaddimatin, daripada muqaddimah aqliyatin, aqliyah, supaya dia sampai kepada tahap qat'i. Okey. Tapi di sini kenapa dalil Quran dan sunnah disebut burhan? Dia kata majaz saja. Sebab ikutnya dalil Quran tu bukan susunan muqaddimah aqliyah. Sunnah pun bukan susunan muqaddimah aqliyah. Jadi dinamakan burhan atas dasar majaz. Nampak atas dasar majaz. Lakin liquwati, tetapi
kerana kuatnya dalalati dhalika ala tilka sifat. Kuatnya dalalah menunjuk oleh demikian dalil itu di atas sifat tersebut. Quran dan hadis ni jelas-jelas menunjukkan kepada sifat tersebut kerana jelas sangat, kuat sangat, abbara anhu bil burhan. Maka musannif takbirkan dalil daripada Quran dan hadis dinamakan burhan juga. Dalam Darul Ihsan ala zalika jazali annahu. Mana tadi? Ala zalika. Jadi dituliskan ya. Wa taqaddama anna itlaqal burhani ala zalika jaza li annahu la yakunu illa itlaqu jaza. Jaza haruh, memang haruh itlaq. Dari segi makna tak salah lah. Makna kita kata jaza, haruh mengitlaqkan burhan di atas kitab dan juga sunnah ini. Jadi haruh itlaq. Okey, tapi yang lebih dekatnya ialah majaz lah. Sebab itlaq burhan, kalau makna hakikatnya tak kena. Sebab burhan tu la yakunu illa murakkab. Jadi kenapa di itlaq kat ni? Maka itlaq tu itlaq majaz lah. Nampak? Naskah lain macam mana? Darul Ihsan ni, hak Darul Ihsan ni hak Jordan kot ni. Dia ada baris dah, ada baris belaka dah. Ada baris dah hak Darul Ihsan tu. Molek kau kalau ada siapa cetakkan Darul Ihsan saya tak silap Jordan ni, cetakkan Jordan. Beli mana tu? Ustaz Muhammad Naim beli mana tu? Kita cetakkan PDF. Hak betul, hak bercetak tu adalah, tapi maknanya hak kita tabik-tabik tu adalah, tapi sini sebab senang nak guna lah supaya orang boleh tengok belaka. Okey. Tengok sini kat mana tadi? Habis. Jadi jaza boleh dan makna tak salah jaza. Tapi lebih dekat atau lebih sesuai majaz lah. Dengan nuskah Hana ni majaz. Lain, nuskah lain ke mana? Majaz juga ke? Okay. Habis Wa'lam, dan ketahui oleh kamu annahu yalzamu min thubuti hadhihi thalathati, bahawa lazim daripada sabitnya ketiga-tiga sifat ini. A'ni, aku maksudkan ialah al-ma'aniya, sifat ma'ani. Thubut yalzamu min thubuti hadhihi thalathati a'ni al-ma'aniya, thubutu lazim oleh sabit lawazimiha, sabit oleh lawazimnya, wahia al-ma'nawiyah, iaitu ma'nawiyah. Jadi tiga tadi sama basal kalam itu sifat ma'ani. Maka bila lazim daripada sabit sifat ma'ani tiga ni, sabit juga lawazim sifat ma'ani tiga itu, iaitu al-ma'nawiyah bagi sifat tersebut. Jadi berapa? Fatakunu sittatan, jadilah 6 lah. Sama basal kalam. Jadi kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakalliman. 6. Okey, habis. Wa yalzamu min thubuti sittati, dan lazim daripada sabit 6 tu, istihalatu, lazim oleh mustahil adadiha, mustahil lawan 6. Lawan 6 lagi mustahil. Jadi fahadzal dalilu, dalil ini antaja, menatijahkan ithnatai asyrata sifatan. Ithnatai asyrata sifatan. Melahirkan, menatijahkan 12 sifat, iaitu sifat yang wajib 6 dan mustahilnya 6, jadi 12. Qauluhu wa aidan law lam yattasif, kalaulah tidak bersifat Tuhan dengan sifat ini,
lazima an yattasifa, lazim bersifat Tuhan bi adadiha dengan lawan sifatnya. Lianna kulla hayyin, kerana setiap yang hidup, qabilun littisafi biha, dia mampu dan menerima bersifat dengannya. Bila satu zat itu hayy, hidup, dia boleh bersifat dengannya. Jadi bila dia boleh bersifat dengannya, wal qabilu lisyai'i, sesuatu yang menerima bersifat dengan sesuatu, la yakhlu anhu, tidak sunyi daripada sifat itu, au an diddihi, ataupun daripada lawannya. Mana? Bila kita kata zat itu hayy, bila hayy, dia menerima bersifat dengan sifat ini, maka dia mesti tidak sunyi daripada bersifat daripada sifat itu atau lawannya. Dia kata zat yang hidup, dia bersifat dengan menerima dengar, contohnya. Menerima sifat mendengar. Sifat mendengar. Maka dia tidak sunyi sama ada dia bersifat dengan sifat mendengar ataupun lawan bagi sifat mendengar, iaitu pekak. Sebab itu kata wal qabilu, ni kita pernah lalu dah kaedah ni kan. Wal qabilu lisyai'i la yakhlu anhu aw an diddihi. Lakin at-taliya batilun, tetapi tali itu batil. Mana? Ittisaf bididdihi itu batil. Fabatalan, mana? Wal qabil la yakhlu anhu aw an diddihi. Tidak sunyi daripada daripada sifat itu ataupun lawannya. Jadi at-tali batil, fabatala al-muqaddam, maka batallah muqaddam. Wa huwa adamu ittisafihi, iaitu tidak bersifatnya biha, dengan sifat tersebut. Dia kata kalaulah Tuhan tidak bersifat dengan sifat sama, nescaya dia bersifat dengan sifat al-bakmu. Al-bakamu, nampak? Tengok ni Jadi kalau kita susun laulam yattasif bisam'i lattasafa bil bakami. Bukan sifat bisamami. Bakami itu bisu. Bisamami, as-samami. Okey. Summun bukmun umyun. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan sama, lattasafa bis-samami, nescaya Tuhan bersifat dengan pekak. Okey, ni muqaddam namanya. Ni muqaddam. Bukan muqaddam baca belajar Quran tu. Ini nama tali. Okey. Ni dalam qiyah mantiq belaka Bila batal fa batala, lakin at-tali batilun. Tali ni batil. Butlanut tali yalzamu min butlanit tali butlanul muqaddam. Batal juga muqaddam. Lattasafa bis-sama. Ittisafullah bis-samami mustahilun. Bersifat Tuhan dengan pekak itu mustahil. Sebab pekak itu kekurangan. Nescaya muqaddam. Tidak bersifat dengan sama itu juga mustahil. Maka sabit lawan kepada muqaddam itu, iaitu bersifat dengan sama. Fabatala al-muqaddam wa huwa adamu ittisafihi biha. Maka fathabata naqiduhu, sabitlah naqidnya, wa huwa ittisafuhu ta'ala biha, iaitu bersifatnya Tuhan dengan sifat-sifat tadi. Fahazafal musannifu, maka musannif hazafkan al-istisnaiyah, dihazafkan jumlah istisnaiyata. Wa dzakara dalilaha, tapi dia sebut dalil istisnaiyah je, biqaulihi wa tilka naqaisu, dan demikian itu ialah kekurangan. Mana istisnaiyah? Lattasafa bis-samam. Samam ini salah satu lawan kepada sifat sama. Samalah. Lattasafa bil samami wal ama wal bakami. Ni. Nampak ni. Jadi apa istisnaiyah? Lakin ittisafuhu bis-samami wal bakami wal ama muhalun li'annahu naqaisu.
Dalilnya apa? Dalil mustahil tu kerana dia naqais. Itu dia kata. Wa dzakara dalilaha biqouli wa tilka naqaisu ila akhirih. Faka'annahu seakan-akan musannif kata, faka'annahu qala li'annaha naqaisu. Seakan kata gitu. Wa tilka naqaisu fi quwwatil illah, pada kekuatan illah. Dia seakan menjadi illah li'annaha naqaisu. Okey. Ila akhirih. Wa huwa yarji'u liqiyasin iqtirani, itu kembali kepada qiyas iqtirani. Minasyaklil awal, daripada syakal yang pertama. Syakal yang pertama mana? Yang haddul awsat jadi mahmul fi al-sughra wa mawdu' fil kubra. Qailu. Okey. Qailun mana? Yarji'u liqiyasin iqtiraniyin minasyaklil awal mana qiyas itu? Qailin lah. Qiyas. Sifat kepada qiyas iqtirani. Qiyas iqtirani yang berkata qiyas tu apa dia? Hadhihi naqaisu, ini ialah kekurangan, wan naqsu alaihi ta'ala muhalun, dan kekurangan atas Tuhan tu mustahil. Fahadhihi muhalatun, maka ini pun mustahil juga. Jadi qiyas iqtirani ni syakal awal ni. Hadhihi naqaisu wan naqsu alaihi ta'ala muhal. Wan naqsu wan naqaisu muhal. Samalah tu, tapi dia guna dia ambil apa nama ni mufrad dia lah. Al-hilang tu jamak dah tu. Al-jins ai jinsun naqais ataupun jami'un naqais mustahil. Fahiya, maka buang hadul awsat jadi hadhihi. Hadhihi fahiya lah. Fahadhihi muhal, muhalatun ataupun fahiya muhalatun. Okey. Wa innama akhara hadhihi dalil al-aqliyah, hanya saja musannif mengakhirkan, mengkemudiankan dalil akli ni anis syar'i, daripada dalil syar'i. Kenapa musannif meletakkan akhir dalil akal ni? Letak dalil syarak dulu, Alkitab wa sunnah dulu. Li dha'fihi, kerana lemah dalil akal. Dalam bab ini dalil akal lemah. Li'annahu la yalzamu min kauni syai'i naqsan fi syahidi, kerana tidak lazim daripada keadaan sesuatu tu kekurangan pada syahid, pada makhluk, an yakuna naqsan fil ghaib, bahawa dia juga kekurangan pada hak al-ghaib, pada hak Tuhan. Jadi bukan semua qiyas al-ghaib ala syahid ni diterima. Secara asasnya tidak diterima kecuali ada syarat-syarat aja. Ada ilah-ilah je saja. Nampak tak? Kenapa? Kerana sesuatu yang kekurangan pada makhluk tak mesti dia tu kekurangan pada Tuhan, pada ghaib. Apa bukti contoh? Ala tara anna adama zaujati wal waladi naqsun fi syahidi. Tidakkah kamu perhatikan ketiadaan isteri dan anak itu kekurangan nisbah kepada makhluk? Makhluk tak ada isteri, tak ada anak, kurang lah. Maknanya hidup tidak lengkap. Okay. Hidup tidak lengkap. Dah ada orang suka. Orang suka tak apa dah orang suka. Tapi pada ghalib hukum ataupun pandangan masyarakat ni, pandangan manusia ni, orang itu tak sempurna lah, tak lengkap lagi. Okay. Jadi pada syahid ia naqsun. Tapi kamalun fil ghaibi, itu satu kesempurnaan pada nisbah yang ghaib, nisbah Tuhan lah. Tuhan tak ada isteri. La sahibata wala walada. Tidak ada teman dan tidak ada anak tu. Itu satu kemuliaan. Itu satu kesempurnaan. Wa aidan, dan lagi pula. Fahadhihi sifatu laysat sifati ta'sirin. Lagi pula sifat ini bukan sifat yang sifat taksir, yang ada kesannya zahir pada makhluk, tak ada. Fala yatawaqqafu al-fi'lu 'alaiha, maka tidak terhenti perbuatan atas sifat ini. Tuhan nak buat makhluk, buat alam ni, adakah terhenti Tuhan bersifat dengan sama' basar dengan kalam? Tak. Berlaku alam ni terhenti atas sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Jadi sifat sama' basar kalam tidak ada bahagian atau tidak berkait tentang
penciptaan, tentang fi'il, perbuatan. Hatta, maka fala yatawaqqaful fi'lu 'alaiha hatta yustadalla. Sehingga kita perlu berdalilkan ala thubutiha, atas sabitnya sifat lahu ta'ala bihadhil makhluqati, dengan makhluk ini. Jadi sebab itu orang tak kait ada sifat ini dengan ada makhluk. Sifat ini tidak dikaitkan dengan adanya makhluk. Lain kudrat iradat ilmu hayat. Kalau tidak ada kudrat iradat ilmu hayat, macam mana makhluk nak ada? Tapi sama bahasa kalam tak ada kaitan. Maka tidak perlulah nak dibuat dalil atas sabitnya dengan makhluk ini. Bi khilafis sifatis sabiqati, lain dengan sifat yang terdahulu, kama marra, sebagaimana telah lalu. Qauluhu was-sami'u wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir, berarti situlah sebab bateri pun dah nak habis dah. Bateri pun dah nak habis. Kita berhenti situ untuk malam ni. Jadi tinggal berapa lagi? InsyaAllah lah kita boleh habiskan, insyaAllah ta'ala biiznillah. Sekadar itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.